Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan, puan-puan hadir solat berjamaah, solat fardu maghrib berjamaah, sementara menunggu solat fardu isya, kita duduk dalam majlis ilmu yang disebut sebagai taman syurga, yang juga salah satu daripada limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuailah dengan doa yang tuan-tuan minta kepada Allah ketika mana masuk dalam masjid tadi. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu bagiku, pintu-pintu rahmat. Inilah pintu-pintu rahmat. Mudah-mudahan dilimpahkan kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Seandainya ada khilaf sepanjang persahabatan kita dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan Allah di dalam syurga dalam keadaan zumara, rombongan. Rombongan inilah yang kita mahu bertemu dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ketika membahaskan tentang pasca Ramadan, pasca ni maksud selepas, bahasa modernnya pasca Ramadan ataupun dalam tempoh Syawal ini, kita nak buat postmortem, nak bedah siasat sama ada kita punya amalan di Ramadan itu sama ataupun semakin menyusut nilai di sisi Allah. Sebab dulu kita lihat dalam Ramadan waktu sebegini penuh, sesak masjid. Tetapi li'asaful jadid, alangkah malang ke, tak tahulah malang ke, jangan malang, sedih lah kan, bila masuknya Syawal kelihatan lompong, banyak ruang-ruang yang perlu diisi. Sebab ni nikmat yang Allah kembalikan kepada tuan-tuan puan sekalian. Kita kena syukur dengan nikmat yang Allah beri, iaitu solat secara rapat. Kan Allah dah bagi semula, bagi balik pada kita ni. Sama ada Allah nak lihat kita ni betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun kita ni sekadar di bibir saja mengatakan nak berjemaah, tiada sebab langsung tak terlintas nak meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan rasa cinta sayang untuk ke masjid. Pernah tak minta kepada Allah, Allahumma habib ilaina? Ini sebab itu peranan imam. Imam dia kena selalu minta. Imam memang kena datang masjid lah, nama pun imam. Kalau imam tak datang masjid, tuan, tak tahu nak kata apa, imam daerah ke, sama lah, peranan dia kena datang masjid. Sebab dia pegang title imam. Imam masa ni lah ambil peluang minta kepada Allah, Allahumma habib ilaina fi salatil jamaah. Minta waktu solat Jumaat tu, biar jemaah dengar. Tapi ada yang tak faham maksud buat bahasa Melayu pun apa, Allahumma habib ilaina fi salatil jamaah. Ya Allah, berikanlah rasa sayang, cinta, seronok untuk berjemaah dalam masjid ni.
Kita kena minta kepada Allah SWT. Salah satu usaha kita lah nak menghidupkan masjid selain daripada majlis ilmu, kita panggil selebriti ni, salah satu kaedah ataupun kita usaha kita nak menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk pengajian kita berdasarkan kitab At-Tibyan fil Adab Hamalatil Quran, panduan berinteraksi dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada muka surat yang ke-76. Bagi siapa yang ada buku, yang tak ada bawa buku, kita dengar je lah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kita hafalan yang kuat untuk sentiasa ingat tentang penyampaian malam, insyaAllah. Qala al-musannif, manakala mengajar anak-anak kecil daripada akhir mushaf hingga awalnya, maka itu adalah baik dan bukanlah termasuk dalam bahagian yang dewasa yang memulakan bacaan dalam solat ke dalam mushaf bermula di hujung. Yang permulaan bacaan hujung adalah untuk kanak-kanak kecil, sebab pemikiran mereka ataupun IQ ketika kecil tu terbatas. Jadi untuk menanamkan perasaan cinta Al-Quran, sayangi Al-Quran, maka perlulah mengikut kesesuaian minda ketika itu. Jangan kita bagi hafal pula surah-surah yang panjang. Itu untuk khas untuk kanak-kanak. Untuk yang kecil macam adik-adik ni yang main kat belakang ni, kena bagi hafal surah. Sambil main tu sambil hafal surah-surah yang ringan-ringan. Faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah daripada Al-Quran yang mudah-mudah dahulu. Ni untuk kanak-kanak. Bagi mereka ni sebati dengan Al-Quran, mesra Al-Quran, sentiasa berkawan dengan Al-Quran. Dia tak kawan lah, dia kawan dengan kawan-kawan dia, tapi tak sehebat, tak seakrab berkawan dengan Al-Quran. Sesungguhnya itu adalah bacaan untuk hari-hari yang berbeza-beza, di samping memudahkan mereka menghafal Al-Quran. Wallahu a'lam. Belum habis lagi. Dalam buku sebut Wallahu a'lam, saya kena sebut Wallahu a'lam. Wallahu a'lam ni Allah saja yang tahu. Belum habis lagi tu kan. Apa sekalian? Seronok lah tu kan. Biar sejuk lah. Belum habis lagi. Air pun belum buka lagi tu kan. Buka air tu. Baik. Kemudian tajuk yang seterusnya, Allah, ada lagi tajuk. Adina wallahu alam. Ada tajuk lagi. Baik. Ini untuk kanak-kanak lah. Kanak-kanak ni kalau ada anak-anak kita lah, ataupun cucu, cicit ya, dedahkan dengan Al-Quran. Jangan kita mulakan di peringkat umur 10, tu dah lewat dah tu. Kalau boleh di dalam kandungan lah, kita dah membaca Al-Quran dah 1 tahun, 2 tahun. Ketika mereka dah nak pegang handphone kita tu, buka Al-Quran. Jangan kita buka DDM Friend ke apa kan, buka boy pimpin kan, itu bolehlah sampingan. Tapi pentingnya Al-Quran. Tanamkan Al-Quran, sebab kanak-kanak ni ibarat orang kata apa, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Kalau Arab sebut al-ilmu fi as-saghar kan naqash 'ala al-hajar. Orang Arab dia tak sebut buluh, Melayu dia sebut buluh. Dia beza peribahasa Arab dengan peribahasa Melayu, dia jauh perumpamaan dia. Kalau Melayu kita sebut buluh sebab kita sinonim lah dengan buluh kan, lemang, kuah rebung kan, gulai rebung kan, mungkinlah dia sesuai dengan buluh tu. Tapi kalau orang Arab dia guna batu. Al-ilmu fi as-saghar, ilmu ketika kecil, kan naqash 'ala al-hajar, seperti mengukir di atas batu-batuan yang lembut. Simen lah contoh orang buat rumah kan. Simen tu sebelum dia keras, kita boleh conteng-conteng. Kita conteng nama kita Haji sekian. Kita letak tapak tangan kita. Dia umpama begitu orang Arab ni. Kalau Melayu sebut
melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sebab kalau rebung tu sedap tuan, kan, buka puasa Syawal ni, puasa 6 ni kita masak rebung. Rebung masak salai. Ada salai rebung? Ada rebung salai. Masak ni lah, masak rebung, kuah masak lemak rebung. Oh sedap kan. Rebung tu buluh kan. Tapi janganlah kita dengar buluh masak lemak, patah gigi tu kan. Gitulah keadaan. Bila dah jadi buluh ni, kita ni dah buluh ni, dah boleh buat rotan lah kan, boleh tibai kita balik. Tapi biasa rebung tu lah kita boleh adunkan jadi makanan yang kita minat dan sebagainya. Itulah kanak-kanak tu. Mana di peringkat permulaan itu perlulah diterapkan pengajian Al-Quran kepada kanak-kanak bersesuaian dengan IQ mereka ketika itu. Kemudian keutamaan melihat mushaf, membaca Al-Quran dari mushaf lebih utama daripada membacanya dengan hafalan. Kerana memandang pada mushaf adalah ibadah. Walaupun pandang dah dapat pahala. No haji, bukan pandangnya, duduk sebelah Quran. Masya Allah. Kejap tengok ceramah, kejap tengok Quran. Kejap buka, hebat, pahala banyak. Kan, duduk sebelah Al-Quran, selalu buka Quran, pun ada ibadah, ada ganjaran pahala. Belum baca lagi, belum baca, dah baca lagi, nah rahmat Allah tu turun kepada orang yang yatluna kitab Allah, yang selalu membaca Al-Quran. Bukan kadang-kadang, bukan jarang-jarang. Tu tak termasuk. Kadang-kadang ni contoh, bila ada mood, waktu dia free, agak-agak kerja dah habis, kerja pejabat dah habis, dia buka lah Quran kan. Ataupun dia datang kami malam Jumaat sebab masjid buat baca Yasin. Tu je waktu yang dia lapang. Itu kadang-kadang. Jarang-jarang ni dia. Bila Ramadan tiba barulah kita buka Al-Quran. Itu pun sebab kawan-kawan ajak masuk geng tadarus. Jadi kita buka Quran. Itu jarang-jarang. Tetapi Al-Quran, Allah berfirman, memerintahkan hamba-Nya yang mengaku sebagai hamba untuk membaca secara kerap. Yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai imam, pemimpin, petunjuk dan juga sumber rahmat. Allahumma zakkirna minhum ma nusina wa 'allimna. Allah, ingatkanlah kami apa yang telah kami terlupa. Warzuqna tilawatahu, dan rezekikanlah kami membaca Al-Quran. Sebab itu rezeki yang paling baik di sisi Allah adalah rezeki dapat baca Al-Quran, bukan dapat rezeki duit berkepuk dalam dompet, dalam akaun penuh berpuluh-puluh ribu. Itu rezeki lain, itu rezeki dunia. Ini rezeki yang terbaik-baik rezeki adalah warzuqna tilawatahu, rezekikan kami membaca Al-Quran. Ana al-lail wa anan nahar, sepanjang siang dan sepanjang malam. Itulah sebaik-baik rezeki yang Allah berikan kepada manusia, yang kita abaikan. Yang kita tahu rezeki itu duit, kereta mewah, rumah besar, ada pangkat, darjat, popular. Itulah rezeki yang kita tahu. Sedangkan rezeki itu luas. Yang dikatakan rezeki itu adalah berkait dengan takwa. Itulah sebaik-baik rezeki. Kan kalau kita ada banyak duit sekalipun, kalau tak takwa, semakin jauh dengan Allah, itu kan rezeki yang baik. Itu istidraj. Allah nak jauhkan lagi daripada Allah.
Sebab tu yang kita baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tunjukkan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tak disangka-sangka. Sebab tu orang ingat gaji tu rezeki je. Memang gaji kita setiap bulan masuk berapa ribu dalam bank tu, memang tu sebagai rezeki. Tapi rezeki tu adalah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tak disangka-sangka, itulah rezeki. Kalau gaji tu kita dah sangka dah, banyak ni kenaikan, banyak ni kalau pencen, banyak ni. Itu beza antara rezeki dan juga gaji. Yang kita nak kerja tu rezeki. Rezeki halalan thayyiban, halal dan yang juga baik. Sebab itu memandang pada mushaf, katanya keutamaan memandang kepada mushaf tu bukan sekadar memandang, tetapi kita melihat Al-Quran tu sebagai catalyst, pemangkin untuk kita buka dan baca, bukan sekadar pandang sebenarnya. Memang dalam dalil disebut memandang pun dapat pahala, tapi cukup sekadar tu ke? Tuan-tuan puan-puan, agak cukup ke kita tengok Al-Quran tu kita nak claim yang kita ni ada syurga? Cukup? Tak cukup. Sebab orang yang membaca Al-Quran itu, dia kena faham dan amal. Dia tak boleh tahu tapi tak beramal. Nak jadi khairul bariyah, mestilah kena ada iman dan ada amal. Dia tahu solat jemaah tu 27, tapi dia tak pergi masjid, tu tak dikira sebagai khairul bariyah, sebab dia tak beramal. Dia tahu Al-Quran itu ganjarannya satu huruf bersamaan dengan 10 pahala, tahu, tapi tak gairah untuk Al-Quran, tak bersungguh-sungguh, tak menekuni Al-Quran, maka dia tak termasuk dalam khairul bariyah. Sebab nak termasuk dalam khairul bariyah, sebaik-baik manusia, mestilah ada iman, ilmu dan juga amal, praktik, membuktikan apa yang dia amal, apa yang dia faham. Dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang yang beramal, dia ibarat irama dan lagu, mesti sekali. Iman mesti pasangannya amal. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Ketahuilah mereka itu adalah sebaik-baik ciptaan Allah, sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim, kalaulah dia beriman, dia beramal, jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar, Allah akan berikan ganjaran syurga yang di bawahnya mengalirnya sungai. Khalidina fiha abada, dia akan duduk dalam akhirat, dalam syurga itu dalam keadaan kekal selama-lamanya dengan izin Allah. Radiyallahu anhum wa radu an, Allah Subhanahu wa taala meridai amal solehnya dan dia pun redha dengan apa yang diberikan Allah. Zalika liman khashiya rabbah, itulah golongan yang khasyia, takut kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan nak tengok tuan-tuan takut ke tak takut kepada Allah, tenang je, masjid ni tempat KPI penanda aras. Sebab kalau kita takut dengan hantu jembalang, kalau kita takut dengan makhluk, maka kita akan semakin jauh dengan makhluk tersebut. Betul? Terus ada sini yang berani, nampak hantu dia tegur, oh ada kucing bawah ni meja. Kalau kita nampak hantu kan, pergi tanah penguburan, malam-malam kita pergi tanah penguburan, berani tak tuan-tuan? Sebuah berani Kalau terserempak dengan
jelmaan hantu. Maka kita takut tak? Dan kita akan lari meninggalkan. Memang lari sekuat yang mungkin lah. Itu kalau takut dengan makhluk. Tapi kalau takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jarang kita makin jauh dengan Allah. Kalau takut dengan hantu, kita makin jauh dengan hantu. Tapi takkan kalau kita takut kepada Allah, kita makin jauh dengan Allah. Tak. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah. Semakin kerap dia datang ke masjid, selagi banyak dia baca Al-Quran, itu tanda dia semakin takut kepada Allah. Semakin dia berjaga-jaga dengan percakapannya, dia takut nak mengumpat, dia takut nak membawang, dia takut nak buat fitnah. Itu tandanya dia semakin takut kepada Allah. Sebab tu ada di kalangan kita yang solat, tuan-tuan. Solat, betul, solat dalam surah Al-Ankabut. Sebab itulah dia keutamaan baca mushaf ni, kita buka Quran, kan? Kita buka Al-Quran, kemudian kita lihat, kita cuba tadabbur. Dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat yang ke-45, Allah berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mampu mencegah kalian daripada perbuatan keji dan munkar. Solat ni, solat yang tuan-tuan buat ni, dia ada satu power, iaitu dapat mencegah kita daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Tetapi di kalangan kita masih lagi solat, tetapi tetap juga membuat kemungkaran, tetap juga bermumpat, tetap juga berfitnah, tetap juga melaga-lagakan antara satu sama lain, tetap juga ghibah, tetap juga mencari kesalahan, buat semua perkara-perkara lara. Solat di masjid pula tu. Tetapi solatnya tak mampu mencegah dia daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Siapa yang salah? Solat ke dia? Semestinya kita salah. Solat tu dah sempurna dah. Solat mampu mencegah kita daripada maksiat. Sebab itu apa yang perlu lakukan? Baiki solat. Sebab kita mungkin anggap solat kita tu dah perfect, tapi masih lagi buat dosa, masih lagi buat benda-benda yang lama. Sebab tu baiki solat. Ulama sebut baiki solat anda sehingga solat baiki anda. Baiki solat anda sampai solat baiki pula anda. Maksudnya kita yang kena baiki kualiti solat, confirm solat tu akan baiki kehidupan kita. Percayalah, dia akan ubah. Kita akan nampak perubahan tu kalau kita ambil cakna dengan apa yang Al-Quran sebut dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat yang ke-45. Sebab tu pentingnya tadabbur. Pentingnya tadabbur supaya kita tahu apa yang Allah nak sampaikan dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian maka terhimpunlah bacaan dan pandangan itu. Al-Qadhi Husain dan Abu Hamid Al-Ghazali menulis dalam Al-Ihya bahawa ramai sahabat Nabi SAW dulu membaca daripada mushaf. Mereka tidak suka keluar suatu hari tanpa memandang pada Al-Quran. Itu perangai para sahabat Nabi SAW. Mereka itu bergelumang dengan Al-Quran. Bayangkan tuan-tuan, umat Nabi lain daripada umat zaman Nabi Adam AS sehinggalah umat Nabi Isa AS. Mereka ni nak Al-Quran sebagai petunjuk, kitab yang memberikan jalan petunjuk. Tetapi Allah sayang kita ni, umat Nabi Muhammad SAW, Allah berikan Al-Quran kepada kita, tuan-tuan. Allah bagi kita Al-Quran ni bukan untuk dijadikan hiasan di dinding, bukan untuk diletakkan di masjid sebagai memenuhi ruang rak, bukan. Tetapi Allah nak kita ambil, pegang mushaf tersebut dan buka serta mempelajari, tadabbur, membaca Al-Quran ana al-lail wa ana nahar, sepanjang siang dan sepanjang malam. Sebab itu tuan-tuan hadirin sekalian, Nabi SAW bersabda,
La hasada illa fisnatain. Tidak ada dalam Islam ini melainkan dibenarkan untuk dengki. Dengki, hasad. La hasada illa fisnatain. Tidak ada dengki dalam Islam melainkan dua perkara ini yang dibenarkan dalam Islam untuk kita cemburu dengan saudara Islam kita yang lain. Yaitu yang pertama, wa rajulun ataahu Allahu Qur'anan wa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Yang golongan pertama yang kita boleh untuk cemburu adalah golongan yang Allah berikan Al-Quran kepadanya. Wa huwa yaqumu bihi, yang dia mengamalkan Al-Quran tersebut. Dia mendalami Al-Quran, dia mempelajari Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, dia berdamping dengan Al-Quran, melazimi pembacaan Al-Quran, ana al-lail wa ana an-nahar, sepanjang siang dan malam. Kata Nabi SAW, ini golongan yang kita wajib untuk cemburu. Jangan duk santau dia pula. Oh, semua nak santau, orang lain kan niaga, tak boleh lebih pada dia. Orang baca Quran ni jangan kita cemburu. Yang tu cemburu gimana kita nak lebih daripada dia. Kalau tengok sahabat kita dalam masjid ni baca Quran, tanya haji berapa lai lah, baru selai. Tak apa, saya baca 10 lai ni. Punyalah jealous dia dengan kawan dia baca Quran. Ada tak sini? Kalau ada tu cantik lah. Dia cemburu kalau sahabat dia baca Quran lebih banyak daripada dia. Kemudian warajulun ataahu Allahu malan, seseorang yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala untuknya malan, harta, wa huwa yanfiqu bih, dia menggunakan harta tersebut untuk infak, untuk sedekah, bagi makan, kan, belanja dan sebagainya. Wa huwa yunfiqu, dan dia meninfakkan ana al-lail wa ana an-nahar, sepanjang siang dan malam. Kita ada kawan tak yang suka sedekah, yang suka belanja, kan? Kita pandang dia, bukan kita nak suruh dia belanja kita selalu. Kalau boleh kita berlumba-lumba nak belanja, siapa yang belanja dulu. Ini dah kawan suka belanja, dia api dah. Kan, kita pelekoh dia lagi dah. Buat tu, buat ni, belanja tu. Ajak pergi kedai, kadang kita buat alam lupa, tak buat dompet dan sebagainya. Sedangkan Nabi kata cemburulah kepada orang yang selalu infak dan berusaha melebihi infak daripada orang yang selalu berinfak. Nak bercita-cita seperti dia, malah lebih banyak jumlah infak yang kita berikan kepada masyarakat untuk ummah. Itu yang sepatutnya. Sebab tu pasca Ramadan, kan, amalan selepas Ramadan ni, macam mana kita nak kekalkan sustain ataupun kekal istiqamah dalam bulan-bulan yang lain, tuan-tuan. Macam mana kita nak jadikan Ramadan tu seperti bulan-bulan yang lain. Syawal pun ramai, kita boleh duduk lama sikit, ada pengajian, kita boleh duduk, kita boleh baca Quran beramai-ramai, tuan-tuan. Macam mana? Macam mana kita nak buat? Ada tak teknik-teknik? Perkara yang paling penting untuk menarik balik imarah masjid ini adalah, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan kita, tuan-tuan. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, kita ni beriman kepada Allah. Jadi kita ada senjata kita, iaitu doa. Takkan kita nak berdoa untuk diri kita saja. Doa yang paling baik adalah berdoa untuk umat Islam, saudara mara dia, ahli kerabat dia. Itu doa yang paling baik. Kita doakan untuk orang lain. Sebab itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kekal istiqamah, tuan-tuan. Kita mulakan dari diri kita, tuan-tuan. Sebab kehadiran tuan-tuan ke masjid pada hari ini bukan sebab tuan-tuan ni alim. Tuan-tuan datang masjid bukan sebab tuan-tuan ni daripada dulu lagi dah rajin dah, kan? Tuan-tuan datang ke masjid bukan sebab tugas pun. Bukan sebab utama tu tugas. Sebab tak bertugas pun tuan-tuan datang. Lainlah kalau ada yang jenis pegawai masjid, dia datang time tugas dia. Tak tugas dia tak datang.
tu nak buat macam mana kan. Tapi tuan-tuan, ada di kalangan kita tak bertugas pun datang masjid. Bukan sebab dia bertugas. Yang datang ke masjid pada malam ni bukan sebab tuan-tuan sihat. Ada juga yang sakit datang masjid. Ada yang duduk atas kursi, kan? Ada yang solat dalam keadaan kaki yang sakit dan sebagainya. Bukan sebab sihat tuan-tuan datang. Tapi tuan-tuan datang ke masjid pada hari ini, semalam dan juga akan datang sebab Allah sayang tuan-tuan. Allah nak tuan-tuan dalam keadaan yang baik. Allah meredai perbuatan tuan-tuan. Sebab tu mungkin kelas kita ni kadang-kadang mulut kita jahat juga. Mulut kita ni laser juga. Kita ni suka jenis memfitnah orang. Tapi Allah pilih kita tuan-tuan datang ke masjid. Jangan kita duduk di takut yang sama. Kita perbaikilah amalan kita. Kita tahu Allah tak suka orang yang mengumpat. Kita cuba ubah. Jangan kurangkan bercakap. Memang mulut ni memang kalau tak cakap hari tu memang rasa macam lain lah. Tapi cuba belajar. Cuba menjadi orang yang muhsinin, yang Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-56, Allah berfirman, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu hampir rapat, qarib, bagi orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Tuan-tuan, kita tak perfect tuan-tuan. Kita tak sempurna tuan-tuan. Kadang-kadang kita baik tahun ni kita tak baik tuan-tuan. Kita ni serba-serbi tak kurang. Kita datang, kita rajin datang masjid tapi kita kurang dekat infak. Kita rajin infak tapi kita tak rajin ke masjid. Kita rajin ke masjid tapi malam baca Quran. Kita serba-serbi tak perfect. Sebab tu kita kena minta kepada Allah bagi kita kekuatan ni tuan-tuan. Basically orang lelaki ni tuan-tuan, dia kena datang masjid. Jahat macam mana sekalipun, dia kena buktikan dia tu hamba Allah. Dia kena datang masjid. Di masjid dah buat dah segala yang mampu. Buat penceramah panggil yang ini, panggil ini, untuk tarik kita ke masjid. Dah habis semesra yang mungkin dah dengan jemaah. Nak kita datang masjid tapi tak datang lagi tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah tak pilih dia lagi. Sebab mungkin dia tak minta kepada Allah kekuatan untuk datang ke masjid. Tuan-tuan datang ke masjid pada malam ni tuan-tuan, sebab Allah pilih, sebab Allah berikan kekuatan langkah ke masjid. Bukan kerja kaki tuan-tuan datang ke masjid ni, tapi kerja Allah untuk gerakkan hati kita. Sebab tu ketika Bilal melaungkan azan tadi kan, Bilal sebut hayya 'alas salat. Apa tu jawab? Kau tengah sembang lagi. Kau masih sembang. Bila buat waktu apa? Imam Bilal tengah sebut ni hayya 'alas salat. Ketika mana Bilal melantunkan azan hayya 'alas salat, kita jawab apa? Apa dia jawab Bilal? Apa kita jawab? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kenapa kita perlu jawab itu? Kenapa tak jawab hayya 'alas salat? Kenapa tak jawab hayya 'alas salat? Kenapa perlu jawab la haula wala quwwata illa billah? Pernah tak kita tertanya-tanya? Kenapa Bilal sebut marilah menuju solat, hayya 'alas salat, marilah solat? Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Itulah jawapannya tuan-tuan datang masjid sebab apa? Sebab la haula wala quwwata illa billahil azim. Tuan-tuan tak ada apa-apa pun, tuan-tuan tak ada daya pun, melainkan Allah yang Maha Kuasa bawa tuan-tuan datang ke masjid. Itu jawapannya. Bukan sebab kita ni ada handai memang ke masjid, memang kita pencen ke, ataupun kita dah banyak masuk lapang dulu masa muda dengan kerja. Bukan. Sebab Allah nak bagi kebaikan pada tuan-tuan. Sebab Allah pilih tuan-tuan supaya Allah nak tuan-tuan dekat dengan Allah. Kan Allah sebut tadi, inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu qarib. Qarib ni apa? Kawan karib lah, dekat. Orang Melayu sebut karib tu kawan karib. Itu daripada bahasa Arab. Inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat sangat bagi orang yang berusaha memperbaiki amalan. Di manakah rahmat Allah yang paling besar tuan-tuan? Ni masjid ni. Bukan masjid ni je, semua masjid lah. Kan? Inilah tempat pusat pengumpulan rahmat yang paling dahsyat di dalam dunia ni.
Sebab tu Allah mengiktiraf ahabbul bilad ila Allah, sebaik-baik tempat yang Allah sayang, sebaik-baik tempat yang Allah cintai, sebaik-baik tempat yang Allah suka sangat adalah masajiduha, masjid. Wa abghadul bilad ila Allah, seburuk-buruk tempat yang Allah tak suka, aswaquha, pasar raya. Bandingkanlah tuan-tuan, mana yang lagi lama? Duduk kat pasar raya TF juga, duduk pada masjid, mana lama? Ya dah lama dah tak nak beli barang. Tak apalah, bolehlah pergi TF tu, kan tak boleh beli. Cuma yang kalau kita pergi kat TF ni tak boleh lepak-lepak lah. Tapi kalau kita pergi Ion kan, Ion tu ada tempat, ada apa? Tempat lepak, tempat charge. Boleh lepak, tapi ada tempat yang Allah paling sayang, iaitu di masjid. Tempat yang tak suka adalah di pasar raya. Sebab apa? Sebab pasar raya tu Allah tak suka sebab tempat tu tempat maksiat. Bukan maksiat apa? Ada jual beli riba, ada percampuran ikhtilat laki perempuan, nyema-nyema perkara yang lara dan sebagainya, pasar. Tapi masjid ni tuan-tuan, tempat yang mulia, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling hampir, yang Nabi sebut aqrabu ma yakunu 'abdun min rabbih wa huwa sajidun fa aqsiru du'a, kata Nabi SAW. Dalam keadaan manakah seseorang hamba itu hampir akrab dengan Allah, wa huwa sajidun, ketika mana dalam keadaan bersujud, fa'aksiru du'a, maka perbanyakkanlah berdoa kepada Allah. Sajidun, tempat sujud yang paling best dekat mana? Masjid. Sebab tu tuan-tuan, tadi saya terdengarlah ceramah seorang ustaz ni. Dia sebut tempat yang paling afdal untuk lelaki solat di masjid lah, kan? Sebab tu kita sebut kalau lelaki sembahyang kat masjid ni lelaki yang soleh. Kalau lelaki tu sembahyang, suka sembahyang kat rumah, dia tu lelaki yang apa? Solehah. Sebaik-baik tempat untuk muslimat, seafdal tempat muslimat solat bukan di masjid, tetapi di rumah, dalam bilik. Itu tempat yang paling afdal untuk muslimat solat. Tapi kalau ada pengajian, muslimat dianjurkan datang, tak ada masalah, datang, boleh datang. Tetapi paling afdal untuk perempuan solat di dalam bilik. Jadi ada persoalan, kalau lelaki solat dekat masjid, Nabi sebut solatun jama'ah afdal min salatil fazzi bi 27 darajah. Solat secara berjemaah lebih afdal, lebih baik, lebih utama daripada solat secara berjemaah bi 27 darajah, dengan kadar 27 kali ganda pahala berbanding dengan solat seorang-seorang, iaitu satu pahala. Tetapi kalau muslimat ni macam mana? Muslimat ni solat seorang-seorang kat rumah, mana haji? Kami tak dapat 27. Apa jawapan tuan? Tadi saya tengok ustaz tu sebut. Ustaz tu dia memang, saya tengok dalam tu lah, dalam video kan, video ceramah lah, saya dengar sambil lalu sebab tengah mandu. Saya tertarik, dia kata muslimat kalau sembahyang di rumah, dia tetap dapat apa yang lelaki dapat kat masjid, walaupun dia sembahyang seorang. Sebab Nabi kata muslimat ni afdal di rumah, di bilik, lelaki afdal di masjid. Tetapi muslimat akan dapat sama pahala dengan lelaki di masjid. Dan apa juga bentuk fardu kifayah yang lelaki dapat, perempuan pun dapat dekat rumah. Hebat perempuan, kan? Muslimat ni punyalah Allah angkat darjat. Kan, jangan risau kita tanya kan, duduk sembahyang kat rumah ni, ibu-ibu kita sembahyang rumah, duduk sembahyang seorang pun tapi dapat pahala berjemaah. Macam juga suami dia pergi. Tapi rugilah kalau suami duduk sembahyang rumah, isteri duduk sembahyang rumah, isteri lah benar. Kita duduk satu pahala, isteri dapat 27. Sebab dia ambil yang mana paling afdal. Kita paling afdal di sini, bukan di rumah. Di rumah pun boleh sembahyang, tapi satu je lah.
Contoh kalau cukup satu tu tak pulang lah kan. Sebab apa? Cukuplah satu ustaz, sibuk beli umrah. Umrah tu kalau semayang dekat Masjidil Haram 100,000. Lepas tu saya pergi Madinah pula dapat 1,000 pula. Pahala cukuplah tu. Balik Malaysia, lebih sangat ni. Lumayan umrah ni. Padahal tak semayang. Sebab apa? Dah lebih-lebih sangat dah pahala untuk umrah apa. Jangan gitu tuan-tuan. Tetaplah tamak, kan? Rasa tamak nak buat amal. Khaufan wa tama'an. Buat amal ni kena ada rasa takut dan juga harap. Harap tu kita buat secara maksimum. Takut-takut Allah tak terima tuan-tuan. Kita pergi umrah kan, takut-takut Allah tak terima amal kita. Kita minta kepada Allah supaya terima amal kita. Dan juga kita berharap supaya Allah terima amalan kita ketika kita melakukan ibadat. Itu yang paling penting tuan-tuan. Saya selama lah tuan-tuan cakap ni. Berapa dah? Layu kan? 7 minit? 2 minit Alhamdulillah. Saya selama sangat. Jangan saya ceramah lama-lama ni. Kan? Baik. Itulah tuan-tuan. Okey, baik, saya fikir macam mana kita nak beramal ni. Saya kongsikan doa ni tuan-tuan. Doa macam mana kita nak terus dalam keadaan istiqamah kepada Allah SWT. Baik, doa yang pertama tuan-tuan. Tuan-tuan dah dengar doa ni, iaitu Rabbana la tuzi' qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa istiqamah yang pertama. Tuan-tuan ada yang hafal kan? Ada yang hafal. Maksudnya Rabbana, ya Tuhan kami Allah, la tuzi' qulubana, janganlah engkau memesongkan hati kami, ba'da iz hadaitana, setelah kamu ya Allah memberikan petunjuk pada kami. Dalam Ramadan Allah bagi petunjuk. Bila luar Ramadan dah kita dah kembali terpesong. Jangan kita minta Allah supaya kekalkan kita dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus. Min ladunka rahmah, seperti kada kurniakanlah kami limpahan rahmat. Innaka antal wahhab, kerana Allah lah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Kita kalau berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan limpahan kurniaan rahmat kepada kita. Itu doa yang pertama tuan-tuan. Doa yang seterusnya tuan-tuan, yang kita boleh amalkan supaya kita terus istiqamah dalam hari-hari yang mendatang ni, iaitu ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkan hati kami, ala dinika, dalam jalan agamamu ya Allah. Itu doa yang seterusnya. Baik, doa yang seterusnya, Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal qawri, yang bermaksud, wahai Allah, saya berlindung padamu ya Allah daripada hawri, terpesong daripada jelasan yang benar, ba'dal qawri, selepas mendapat hidayah. Itu kita minta kepada Allah. Dan doa yang last kali ni, doa yang keempat, kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang famous lah, iaitu yang diajarkan Nabi SAW. Kita doa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah saya ya Allah. Kita ni kena minta bantuan Allah. Ala zikrika, sentiasa ingat kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan sentiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sentiasa berucapkan alhamdulillah, tanda terima kasih. Wa husni ibadati, dan berilah kekuatan pada kami ya Allah, bantulah kami ya Allah memperbaiki amal ibadat kami supaya dapat masuk ke dalam syurga-Mu. Itu yang kita minta kepada Allah. Boleh kan? Saya cukup sekadar itu adalah pada malam ni ada soalan. Biar saya cukup sekadar itu. Kejap saja soalan dia. Saya cukup sekadar itu pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik dan hidayah untuk kita amal dan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء كل داء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم على حسن استماعكم وانتباهكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.